Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pengakap. Apa khabar semua? Dah lama kita tak bertemu. Sekali lagi saya Kapten Panda dalam channel YouTube Kapten Panda. Diharap tuan-tuan dan puan yang berada di rumah semua dalam keadaan sihat-sihat. Hari ini kita bertemu lagi pada 22 bulan Mei 2020 bersama dengan 29 Ramadan 1441, hari ke-68 pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Okey, hari ini kita buat lain sikit. Saya ada mengorder lah buku Roving to Success, karangan Baden Powell. So saya dah beli buku ni dah sampai minggu lepas sebenarnya, tapi tak ada masa. So hari ni kita akan buat unboxing. Harga buku ni dibeli online lebih kurang 3 pound je, lebih kurang RM18 kot. Tapi dia punya kos penghantaran dia yang mahal. Kos penghantaran dia 32 pound. So kos penghantaran dia 10 kali ganda lagi mahal daripada buku. Tapi tak apa, kita akan buka nanti. Tapi sebelum saya buka, saya nak cerita sikit tentang buku Roving to Success. Di Malaysia, ahli kelana kebanyakannya buku ini tidak menjadi satu bacaan yang lazim, sebab kita susah nak dapat dan tidak ada terjemahan dalam bahasa Melayu. So inilah, saya rasa saya nak cuba dulu beli. Of course ada juga buku ini dalam bentuk soft copy online, kita boleh download. Tapi kalau ada buku yang fizikal, lebih orang kata semangat. Dan saya akan cuba baca dulu. InsyaAllah kalau ada masa, kita akan cuba buat terjemahan. Okey, sebelum itu, sebelum kita buka ni last ni, suspend ni, kita cerita sikit apa sebenarnya buku, ataupun kita cerita sejarah lah buku Roving to Success ni. Okey, pergerakan pengakap kelana diasaskan ataupun diwujudkan tahun 1918. Bila dah ada pergerakan itu, Baden Powell bermula berkira-kira nak menulis buku Roving to Success ni pada tahun 1919. Macam mana buku Scouting for Boys tu dijadikan panduan kepada pergerakan budak-budak pengakap, Scouts lah kan. So diharapkan buku Roving to Success ini menjadi panduan untuk pergerakan pengakap kelana pula. Jadi buku ni sementara BP menulis tu, isteri beliau Lady Olive jadi tukang type. Dia yang menaik manuskrip tu lah. Dan buku ni akhirnya diterbitkan pada tahun 1922. Itu. Jadi buku tu jadi bestseller lah. Tapi buku ni sebenarnya apa cerita dia, kandungan dia? Okay, buku ni ada 6 bab. Saya kalau tak salah lah, saya tak buka lagi yang ini kan. Mungkin ada hilang ke kan. Okay, dia ada 6 bab. Tema yang hendak disampaikan di dalam buku ini ialah daripada satu sajak lah yang terkenal pada masa itu, ialah paddle your own canoe, ataupun kayuhlah canoe ataupun kayak kamu sendiri. Apa maksud dia? Maksud dia ialah seseorang kelana tu mestilah berusaha menjadikan diri dia self-sufficient, independent, tidak bergantung, tidak berharap pada orang lain. Jadikan diri dia manusia yang terbaik supaya dia boleh bagi khidmat pada orang. Bila dia tidak memerlukan bantuan sangat, dia boleh bagi bantuan pada orang. Itu tema. Jadi, tema ni diulang-ulang berkali-kali. Kalau kita tengok kulit buku tu pun ada gambar orang berkanu. Itu. Okey. Itu tema dia. Dalam buku ini juga ada dibahagikan kepada 6 bab. Bab yang pertama itu, Baden Powell menceritakan ataupun menyampaikan satu maksud bagaimana, ni kepada adik-adik kelana kita ni, bagaimana hendak mencapai kebahagiaan. Tapi Baden Powell juga menceritakan ataupun menggambarkan di sini perbezaan di antara kebahagiaan dan keseronokan. Di mana keseronokan ni bukanlah, kalau keseronokan semata-mata bukanlah kebahagiaan yang sebenar.
Apa yang Badan Power nak sampaikan dalam buku ini, kebahagiaan yang sebenar ialah apabila kita membuat orang lain bahagia dengan cara berkhidmat. Itulah yang seterusnya menjadi moto ataupun jogan kata pergerakan pengangkat Kelana, berkhidmat. Seterusnya 5 bab yang kemudian Baden Powell memberikan gambaran halangan-halangan ataupun cabaran yang perlu dikenal pasti dan diatasi oleh golongan muda, terutama pengangkat Kelana. Yang pertama, Baden Powell ceritakan masalah pada masa itulah iaitu masalah berjudi. Ini satu halangan. Mungkin di negara kita tidak sangat, tapi kita ambil pedoman. Yang pertama, judi. Yang kedua, alkohol. Ini masalah. Kita tengok sekarang ada beberapa kes memandu mabuk, melanggar orang, mati. Kalau boleh, kita kena ambil cakna benda ni. Orang Islam of course tak boleh ambil alkohol. Pada orang yang bukan Islam, be responsible, kita kata kan. Ambil nasihat dalam buku ni, ahli pengangkat Kelana dia ambil nasihat. Jangan berlebihan, jadi orang yang bertanggungjawab. Itu yang kedua ataupun bab yang ketiga lah. Bab yang seterusnya, bab yang keempat ataupun halangan ketiga yang Baden Powell ceritakan dalam buku ini ialah wanita. Ataupun dalam konteks kita sekarang ni macam pergaulan bebas lah kot. Macam tu lah kot. Dia pengangkat Kelana ni sepatutnya dia ada satu sikap, macam orang putih dipanggil chivalry tau. Chivalry, sikap keperwiraan, iaitu kita protect ataupun melindungi kaum wanita, jangan diperalatkan. Itu bab yang keempat ataupun halangan yang ketiga, cabaran ketiga golongan muda. Seterusnya yang keempat, ini menarik. Baden Powell menceritakan tentang political extremism. Sebab kita tengok golongan muda ni golongan yang banyak tenaga, banyak idealism. Dia nak membina negara dia ke arah yang lebih baik, dia nampak macam-macam. Akan tetapi golongan muda ni, minta maaf cakap, dia kurang kematangan. Jadi kadang-kadang dia terpengaruh dengan ideologi yang ekstrim yang akhirnya merosakkan bangsa dan masyarakat itu. Jadi nasihat BP di sini ialah jangan kita terlibat dalam politik melampau sehingga pecah belah masyarakat, putus saudara, putus sahabat, putus pertalian. Jangan. Jadi gunakan akal fikiran dan capai kematangan. Orang kata politik dengan matang lah. Ini nasihat kepada adik-adik Kelana kita, anak-anak muda. Okay. Dan bab ke-6 ataupun nasihat ke-5 ataupun cabaran ke-5. Okay. Cabaran yang ke-5 ini ialah BP sifatkan sebagai irreligion ataupun sikap yang menolak agama. Sebab kita berpengangkap kan, kadang-kadang apa tujuan? Berkhidmat. Apa tujuan? Tidak lain tidak bukan ialah kalau bagi orang Islam untuk mencapai keredaan Allah. Jadi berpengangkap dengan tidak ada kiblat ataupun tidak ada kompas ke arah ketuhanan ni macam tidak ada manfaat. Faham tak? Yang menarik lagi dalam buku ini, Baden Powell juga memetik ayat Quran, iaitu surah Al-Hajj ayat 18. Ayat 18 ni bermaksud, tidakkah engkau mengetahui bahawa segala yang ada di langit dan di bumi tunduk sujud kepada Allah.
termasuklah matahari dan bulan dan bintang-bintang dan gunung-gunung dan kayu-kayu dan binatang dan juga sebahagian manusia. Jadi menunjukkan beginilah, semua kejadian alam juga tunduk kepada Tuhan. Kenapa kita tidak, manusia tidak? Ini antara nasihat ataupun cabaran yang mana perlu diatasi oleh kelana. Okey, sekarang itu sedikit sinopsis buku ini. Kita akan buka. Ni hati-hati. Itu dia, Kulit Warna Hijau, diterbitkan oleh Herbert Jenkins. Ini ialah edisi, ada tanda tangan di sini. Tak tahu tanda tangan siapa. Ini ialah buku ini dia, Idle Your Own Canoe. Saya pun tak pasti tahun bila buku ini, tapi saya tak rasakan buku ini terbitan yang asal tahun 1922. Mungkin selepas itu tahun 30-an ataupun 40-an. So itulah dia. Kalau nak tengok hardcover warna hijau, Ring to Success, terbitan Herbert Jenkins. Saya akan tengok lagi, kaji lagi buku ni tahun berapa dikeluarkan. Tak ada tarikh di sini, tak ditulis, ataupun mungkin ini edisi yang pertama tahun 22, saya tidak tahu. So itu saja untuk hari ini. Boleh berikan feedback kalau ada tuan-tuan di luar sana yang tahu buku ni edisi tahun bila, bolehlah tuliskan di ruang komen. Oh ya, bagi adik-adik yang menghantar penyertaan untuk lencana Aerospotter, kami sedang menyemak buku log anda. Beri sikit masa sebab boleh dikatakan penuh email kami dengan hantaran adik-adik semua. Tapi kita akan bergerak insya-Allah seberapa cepat yang mungkin. Dan sementara itu beri kami sikit masa lagi. Dah ada yang dapat keputusan pun, insya-Allah secepat mungkin. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian dari kami, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.